Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Next Step 10 Terhangat Malaysia. Kami akan bawakan kepada anda 10 berita Malaysia paling trending pada hari ini bertarikh 9 Januari 2024 bersamaan 27 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. UMNO berpendapat cubaan pembangkang menjatuhkan kerajaan di luar pilihan raya umum tidak akan berjaya disebabkan 3 faktor utama. 3 faktor tersebut adalah sebarang persembahan akuan bersumpah daripada ahli parlimen untuk menukar kerajaan tidak akan dilayan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pembangkang yang hanya tinggal 69 orang memerlukan 43 orang lagi untuk mencukupkan 112 orang dan gabungan Parti Sarawak terutamanya ahli-ahli parlimen bukan Islam sudah menyatakan dengan tegas tidak akan menyokong PN kerana terdapat parti ekstrim PAS. Bahkan menurut Setiausaha Agong parti itu, Ashraf Wajdi Dusuki, dakwaan dibuat pihak di luar kerajaan tidak lebih daripada sekadar mainan persepsi untuk mengelirukan orang ramai. Seorang pemimpin DAP mengesyorkan MCA keluar Barisan Nasional serta memperbaharui hubungan dengan Bersatu dan PAS dalam Perikatan Nasional. Naib Pengerusi DAP, Teresa Kok berkata, lebih baik MCA berbuat sedemikian kerana beberapa tindakan MCA sebelum ini didakwa dilihat tidak berprinsip sehingga menimbulkan persepsi orang ramai bahawa MCA agak sesat. Seterusnya, Teresa Kok mendakwa bahawa MCA sebelum ini pernah kuat mengecam DAP kerana bekerjasama dengan PAS bawah Pakatan Rakyat di peringkat negeri. Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah Armizan Muhammad Ali menegaskan bahawa beliau tidak pernah menandatangani akuan berkanun untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada mana-mana pihak pernah datang kepada beliau bagi tujuan tersebut. Bagaimanapun, Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata sentimen sedemikian tidak patut lagi dimainkan kerana ia hanya akan merencatkan langkah negara menuju kemajuan. Jumlah mangsa banjir di Johor dan Pahang mencatatkan sedikit peningkatan kepada 8,462 yang berlindung di 74 pusat pemindahan sementara setakat 12 tengah hari ini berbanding 8,366 di 73 PPS pagi tadi. Menurut laporan terkini, situasi bencana dikeluarkan Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara di Johor sebanyak 26 PPS dibuka di Kota Tinggi yang menempatkan 4,676 mangsa, diikuti 13 di Kluang, 5 di Johor Bahru, 4 di Segamat serta sebuah PPS masing-masing di Kulai dan Pontian. Di Pahang, jumlah mangsa meningkat kepada 1,165 yang berlindung di 24 PPS di 3 daerah berbanding 1,042 berlindung di 22 PPS pagi tadi. Seterusnya, dalam aksi persahabatan tertutup malam semalam, Syria dan Malaysia catat keputusan seri 2-2 menerusi jaringan Pablo Sabak dan Ibrahim Hesar serta Arif Aiman dan Paulo Josu. Syria sekali lagi terpaksa akur apabila gagal menewaskan skuad kendalian Kim Pan-gon selepas aksi persahabatan di China September lalu yang juga berkesudahan dengan keputusan seri 2-2. Peminat bola sepak di Syria juga mengkritik kecuaian barisan pertahanan Syria yang mudah dibolosi dalam beberapa siri perlawanan sebelum-sebelum ini. Melampau batas, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor melabel agensi kerajaan dan media sebagai barua kepada kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar, yang mengakui kecewa dengan kenyataan susulan siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Kedah sebelum ini berkata, reaksi Sanusi itu tidak sesuai dengan seorang menteri besar. Jumaat lalu, SPRM menahan reman Ketua Pegawai Eksekutif KFA bersama 3 yang lain susulan siasatan terhadap kes meminta dan menerima rasuah
juta ringgit Malaysia membabitkan Badan Induk Bola Sepak Negeri itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan amalan rundingan terus bagi perolehan kerajaan dihalang sama sekali di bawah pentadbiran sekarang. Perdana Menteri berkata amalan rundingan terus untuk perolehan kerajaan memberi ruang yang lebih besar bagi penyalahgunaan kuasa. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan proses rundingan terus boleh dilakukan jika ia membabitkan perolehan yang mendesak, khususnya yang berkait kepentingan masyarakat. Saranan seorang pelakon popular berkaitan rumah pelacuran untuk pekerja warga asing di negara ini seolah-olah menggalakkan perbuatan maksiat. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor berkata, mewujudkan rumah pelacuran di negara ini adalah bercanggah dengan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan di dalam perlembagaan. Menurutnya, pekerja asing perlu dimaklumkan tentang perkara itu dan mereka wajib menghormati perlembagaan dan undang-undang negara yang memberi peluang kepada mereka untuk mencari rezeki. Penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza kesal tidak dapat menunaikan permintaan sebilangan peminat untuk menambah hari dan juga jumlah tiket bagi konsert sebuah epitomi Saya Siti Nurhaliza pada 9 Mac ini. Pelantun lagu Cinda itu memohon maaf seraya memaklumkan beliau dan pihak pengurusan terpaksa mengambil keputusan tersebut selepas mengambil kira pelbagai faktor. Namun bagi merawat luka peminat, Siti berkata pada konsert seterusnya beliau akan cuba untuk menganjurkannya selama 2 hari. Bagi 10 terhangat Malaysia pada hari ini, Malaysia menyambut baik keputusan Mahkamah Jenayah Madrid yang mendapati penimbang tara tidak beretika Dr. Gonzalo Stampa bersalah menghina mahkamah serta dihukum penjara 6 bulan dan menyifatkannya sebagai kejayaan penting prinsip kedaulatan undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, keputusan itu juga akan membantu memelihara kesucian prosiding timbang tara antarabangsa sebagai alternatif kepada penyelesaian pertikaian. Beliau berkata Malaysia juga yakin keputusan bersejarah ini akan menjadi faktor pencegahan kepada tindakan tidak beretika kumpulan penipuan sulu. Sekian sahaja 10 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita Malaysia paling trending hanya di 10 terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.